Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Belum ada ketetapan untuk mewujudkan satu grade beras putih sahaja di negara ini yang dikenali sebagai beras putih Malaysia Madani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, sebarang ketetapan mengenainya perlu dibuat berpandukan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 serta dimaklumkan kepada Jemaah Menteri. Beliau turut bersetuju dengan Perdana Menteri agar cadangan itu dibincangkan secara kolektif dalam mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup NAKOL. Perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan stesen Masjid Jamek dan Bandaraya kini kembali beroperasi selepas kerja-kerja pembaikan menyeluruh selesai sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, pembukaan laluan tersebut telah mendapat kelulusan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD berdasarkan penilaian dan pemeriksaan yang dijalankan. Setahun telah berlalu, kerosakan struktur ini telah pun diperbaiki oleh pihak prasarana. Mereka telah melantik juru perunding bebas dan juga kontraktor, mereka dan bina untuk memperbaiki struktur tersebut. Seperti yang kita tunjukkan tadi, ada 3 struktur yang telah pun diperbaiki dan telah pun siap sepenuhnya pada akhir bulan Disember yang lalu. Laluan tersebut ditutup sejak Januari tahun lalu atas faktor keselamatan berikutan kerosakan struktur jejambat dan landasan. Sementara itu, 38 juta ringgit tuntutan akan dibuat prasarana kepada pemaju dan pemilik tapak projek yang menyebabkan gangguan kepada laluan LRT stesen Masjid Jamek dan stesen Bandaraya. Jumlah tuntutan tersebut meliputi keseluruhan kos baik pulih kerosakan dan operasi yang ditanggung akibat gangguan tersebut. Kalau kita lihat dengan mata kasar, tapak pembinaan itu terletak begitu dekat dengan stesen Bandaraya dan dekat dengan jejambat ataupun kita punya track kita, pier kita. Jadi sudah tentu kerosakan ini telah pun disahkan oleh pihak juru perunding bahawa berpunca daripada pergerakan tanah yang disebabkan oleh kerja-kerja pembinaan. 18 mangsa kebocoran gas amonia di Shah Alam semalam dilaporkan stabil. Perkara itu disahkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. 10 mangsa dirawat di Hospital Shah Alam, 5 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah dan 3 lagi di Hospital Sungai Buloh. 14 daripada mangsa hanya bergejala ringan dan dirawat sebagai pesakit luar. Manakala 4 mangsa termasuk 2 ibu mengandung dimasukkan ke ward untuk pemantauan rapi dan rawatan lanjut. Semalam 33 pekerja kilang mengalami sesak nafas apabila terhidu gas amonia di kawasan Jalan Keluli, kawasan perindustrian Bukit Raja, Seksyen 7 Shah Alam. Ia selepas sebuah jentera pengangkat terlanggar injap yang kemudian mengakibatkan kebocoran gas amonia itu. Jumlah miskin tegar di Pahang berkurangan sebanyak 60% berdasarkan laporan Kesejahteraan Rakyat Negeri Pahang pada 3 Januari 2023 menyaksikan jumlah miskin tegar 4,968 orang berbanding 1,946 orang pada 31 Disember 2023. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail, kejayaan pengurangan ini hasil usaha berterusan kerajaan negeri dalam memberi pelbagai bentuk bantuan, sumbangan, inisiatif serta projek pembangunan yang secara langsung membuka peluang pekerjaan. Beliau juga optimis usaha ini akan dapat mengurangkan lagi jumlah miskin tegar pada masa akan datang. 63.5 juta ringgit diperuntuk Kerajaan Johor bagi membaiki 13 projek perumahan rakyat PPR dan 7 rumah sewa kerajaan RSK di seluruh negeri berkenaan. Exconya Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, kesemua 20 projek tersebut melibatkan 14,500 penghuni. Dalam pada itu, projek pembaikan RSK Taman Cendana 2 Pasir Gudang turut giat dilaksana meliputi pembaikan bumbung dan mengecat semula 2
blok yang melibatkan peruntukan 9.9 juta ringgit menerusi Belanjawan 2023. Kerajaan Johor turut meluluskan pembangunan PPR baharu di Lakin Johor yang sebelum ini diusahakan di Ulu Tiram, Permas dan Pengerang. Berita dari negeri di bawah bayu petang ini. Kerajaan Sabah komited perkasa golongan wanita. Ia antara yang akan diperincikan Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan Ann. Ya, Zahira, kerajaan negeri sentiasa mengambil berat kebolehan dan tahap keberkesanan kepimpinan wanita dalam pelbagai aspek di semua peringkat. Ini termasuk memperkasa golongan wanita selain menggalakkan mereka bergiat aktif dalam sektor ekonomi, sosial dan politik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sejumlah 4.2 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA untuk melaksana pelbagai aktiviti termasuk program kemahiran kepada ibu tunggal dan golongan B40. Sementara RM700,000 lagi disalurkan kepada Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dan RM3.43 juta diperuntukkan kepada Akademi Kepimpinan Wanita Akuan di bawah projek khas MPWS bagi tempoh 2022 hingga 2024. Datuk Haji berucap merasmikan penangguhan Majlis Graduasi Kursus Kepimpinan Wanita 2023 di Kota Kinabalu. Teksnya dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib. Jelas Ketua Menteri kesemua inisiatif merupakan usaha kerajaan membudayakan kesaksamaan gender dan pembangunan potensi wanita agar dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam majlis ini, 114 graduan dari beberapa daerah menerima sijil tamat kursus bagi siri 1 hingga siri 11 yang diadakan sepanjang tahun lalu. Keharmonian hidup masyarakat pelbagai kaum di Sabah perlu dipertahankan bagi mengekalkan keamanan yang dikecapi. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, keakraban dan perpaduan rakyat juga perlu dikekalkan untuk generasi akan datang selaku peneraju kepimpinan negara. Mengambil contoh pergolakan di beberapa buah negara, beliau berkata ianya berpunca daripada beberapa faktor termasuk ketidaksefahaman antara masyarakat. Datuk Masidi menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis sambutan Tahun Baharu Cina, Anjuran Persatuan Cina Muslim Malaysia Magma Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Magma Profesor Datuk Dr. Yap Yun Hin berkata, keharmonian dan hubungan akrab masyarakat pelbagai kaum antara ditekankan dalam konsep Malaysia Madani, cetusan idea Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah menjadi prinsip utama dalam Malaysia Madani. Yang mana yang paling penting ialah kita saling hormat menghormati dan juga saling percaya mempercayai di antara satu sama lain. Akhirnya ini akan membina satu masyarakat Malaysia yang dapat menerima perbezaan dengan baik. Majlis ini dihadiri lebih 300 masyarakat Cina Muslim. Kerajaan negeri sentiasa mengiktiraf budaya kerja cemerlang, komitmen dan jasa yang ditunjukkan penjawat awam dengan menyediakan pelbagai insentif seperti anugerah perkhidmatan cemerlang. Ia sebagai inisiatif menggalakkan penjawat awam untuk terus meningkatkan produktiviti perkhidmatan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung berkata langkah itu juga penting untuk memastikan perkhidmatan disediakan kerajaan sentiasa relevan, diyakini dan menepati kehendak rakyat. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Apresiasi Kecemerlangan Jabatan Ketua Menteri 2018 hingga 2023 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Safar berharap penjawat awam khususnya di Jabatan Ketua Menteri terus berperanan penting bagi merealisasikan inisiatif pendigitalan dalam penyampaian perkhidmatan selaras konsep kerajaan digital. Dalam majlis ini, seramai 125 kaki tangan Jabatan Ketua Menteri dari 15 pejabat, bahagian dan unit menerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2018 hingga 2023. Sementara itu, 39 orang lagi menerima anugerah khas bagi tahun 2021 hingga 2023.
Pembinaan mini loji air graviti di Kampung Mengidam Mukim Sapi dalam daerah Telupit memberi kelegaan kepada lebih 300 penduduk di kampung itu sekaligus menyelesaikan masalah bekalan air bersih dihadapi. Sebelum ini, projek di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu mula dibina pada Mei 2023 dan siap pada Ogos 2023 dengan kapasiti 16,000 liter air sehari. Adun Telupit Datuk Johnny Bonje Kurum berkata pembinaan loji berkenaan membuktikan kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap keperluan kawasan luar bandar dalam usaha membangunkan kawasan tersebut. Kita minta kepada kerajaan supaya melihat perkara ini untuk menyelesaikan masalah air kita di luar bandar ini, memohon kepada agensi kerajaan khususnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah supaya menjadikan ini projek keutamaan melalui peruntukan-peruntukan yang dibekalkan oleh kerajaan persekutuan dan juga negeri. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan projek bekalan air graviti di Kampung Mengidam, Mukim Sapi, Telupit. Penduduk kampung bersyukur dengan pembinaan kemudahan itu dan berharap ianya diperluas ke kawasan lain, khususnya di luar bandar yang belum menerima bekalan air bersih. Berbanyak-banyak berterima kasih. Selama ini baru sekarang kami mendapat bekalan air daripada air gravity. Kami berterima kasih kepada kerajaan yang ada sekarang. Semoga projek ini diteruskan kepada kampung-kampung yang lain. Sangat bersyukur. Bagi beberapa tahun yang lalu kami tidak mendapat air yang bersih, terutamanya di tempat ini hanya menggunakan air hujan saja. Tapi bila projek ini sudah berjalan dengan baik dan berjaya, kami di kampung hanya dapat mengucapkan syukur. Syukur dan terima kasih. Berterima kasih kepada YB kerana telah membantu penduduk kampung dari segi bekalan air yang bersih. Harapan kami akan berterusan lagi sehingga penduduk kampung yang lain pun mendapat bekalan yang bersih. Lebih 1,000 pengunjung memeriahkan Pesta Angpau Anjuran Pejabat Adun Pinampang sempena sambutan Tahun Baharu Cina 2024. Program berlangsung di Buhavan Square Pinampang itu antara lain bertujuan menghargai kepelbagaian dan keunikan budaya yang ada di negeri ini. Bercakap kepada pemberita, Ahli Parlimen Pinampang, Datuk Ewan Benedict berkata, selaku pemimpin masyarakat di kawasan itu, beliau memberi jaminan akan terus mempertahankan keunikan budaya yang ada sebagai warisan generasi akan datang. Ini merupakan satu penghormatan kami kepada kebudayaan masyarakat Cina di daerah Pinampang yang telah berkurun lamanya menyambut sambutan ini. Dan menjadi tanggungjawab pemimpin-pemimpin kerajaan di daerah ini untuk memastikan amalan warisan kebudayaan masyarakat Cina ini seperti mana kami mempertahankan amalan kebudayaan masyarakat lain yang ada di daerah Pinampang ini. Pelbagai acara menarik diadakan sepanjang Pesta Angpau berlangsung, antaranya persembahan tarian singa dan tarian tanglung yang cukup sinonim dengan masyarakat Cina selain penyampaian angpau. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira. Zahira. Baik, terima kasih Anne. Projek bekalan air manfaatkan lebih 2,000 isi rumah di Tanjung Manis. Lebih mengenainya langsung bersama Bumawin di Kuching, Sarawak. Silakan Buma. Terima kasih Zahira. Sebanyak 2,431 isi rumah di Tanjung Manis telah mendapat bekalan air terawat dengan siapnya projek bekalan air Tanjung Manis. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, loji rawatan air Tanjung Manis yang beroperasi sejak 2 Oktober tahun lepas telah memberi manfaat kepada penduduk di Tanjung Manis termasuk di kawasan Belawai, Jerijeh, Rajang, Serdeng, Sedau dan Bekakong.
Liputan bekalan air di luar bandar di Sarawak setakat ini adalah pada kadar 70.5%. Kerajaan Sarawak akan terus melaksanakan projek pembangunan infrastruktur bekalan air agar seluruh rakyat Sarawak dapat menikmati bekalan air bersih menjelang 2030 dengan memperuntukkan sejumlah dana yang besar di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan turut menggunakan sumber keuangan sendiri di bawah peruntukan alternatif funding bagi melaksanakan projek infrastruktur bekalan air ini. Tambahnya, usaha untuk membekalkan air bersih ke seluruh pelosok Sarawak akan diteruskan lagi sehingga seluruh rakyat Sarawak dapat dibekalkan dengan air bersih. Kesatuan Eropah EU komited akan bekerjasama dengan Sarawak dalam peralihan tenaga sehingga 2030. Duta Besar Kesatuan Eropah ke Malaysia, Michalis Rokas berkata, ianya akan meliputi tenaga hijau, biomas dan bahan api penerbangan yang mampan SAF. Menyifatkan lawatan kerja EU ke Invest Sarawak dan Hari Perniagaan di Kuching, satu kejayaan yang besar. Sesetengah daripada 18 delegasi EU akan kembali ke Kuching tahun ini, termasuk ke persidangan hidrogen dijadual berlangsung pada Jun. Katanya lawatan 5 hari sejak Selasa menyaksikan pihak EU telah bertemu dengan pelbagai pihak dalam pelbagai industri yang berpotensi di Sarawak, terutamanya dalam sektor tenaga. Beliau berkata demikian pada pertemuan duta-duta Eropah bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof di Santubong, Kuching. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri dalam ucapannya berkata, ketibaan rombongan EU membantu menyelesaikan isu sekatan minyak kelapa sawit Malaysia yang telah menjejaskan pendapatan para pekebun kecil. Kefahaman ini katanya akan memberi ruang kerjasama dalam peralihan tenaga dan bersama ke arah sasaran sifar karbon menjelang 2050. Ini terutamanya dalam kajian dan pembangunan R&D tenaga bersama dengan kementeriannya meliputi tenaga hidro dan angin. Laku Management Sendirian Berhad Laku akan memohon sejumlah peruntukan daripada kerajaan bagi menggantikan saluran paip lama di sepanjang loji air Berawan hingga ke Tendungan di Limbang. Pengerusi Lembaga Pengarah Laku Management, Datuk Nelson Balang Rining berkata, keadaan saluran paip sedia ada sudah lama dan mudah bocor. Pipe yang sekarang ini sudah lama dan bocor. Itu sebabnya kita memerlukan kewangan daripada kerajaan, baik daripada pusat dan negeri. Kalau ada, itulah yang terbaik. Kita akan tukar dia secepat mungkin. Ya, kita akan bagi permintaan itu kepada YB sendirilah. Kita minta supaya dia pun boleh salurkan dia kepada state lah. Beliau ditemui media selepas program penyerahan bantuan air minuman kepada penduduk di Masjid Kampung Telahak di Limbang. Dalam perkembangan sama, Datuk Nelson berkata pihaknya sedang menjalankan pemeriksaan serta membaiki kebocoran saluran paip dari loji perawatan air Berawan sehingga ke Tendungan sejauh 33 km. Setakat ini, 12 kali kerja-kerja baik pulih kebocoran saluran paip sudah dilakukan sejak 1 Februari lepas. Sementara itu, Laku Management dalam kenyataan medianya semalam memaklumkan hanya sebuah kampung yang masih terputus bekalan air bersih. Kawasan-kawasan lain bekalan air telah pulih dengan tekanan normal. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS merancang untuk menawarkan program ijazah sarjana muda pendidikan dalam bahasa Iban. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid menyatakan demikian semasa kunjungan hormat terhadap Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas di Kuching semalam. Menurutnya, program tersebut akan ditawarkan di bawah Fakulti Pendidikan, Bahasa dan Komunikasi bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru bahasa Iban di Sarawak. UNIMAS berharap program tersebut dapat dimulakan pada semester 1 2025 hingga 2026. Selain itu, Fakulti Terbabit juga merancang untuk menubuhkan Jabatan Bahasa-Bahasa Borneo yang merangkumi bahasa Iban, Bidayuh dan dialek Melayu Sarawak. Mengulas lanjut, Profesor Dr. Ahmad memberitahu UNIMAS juga akan menambah program bahasa Iban lain iaitu Bahasa Iban untuk Profession Komunikasi sebagai kursus elektif. Ia akan ditawarkan kepada semua penuntut pada semester 1 2024 hingga 2025. Beliau baru-baru ini mencadangkan kepada universiti itu untuk tampil dengan program Bahasa Iban.
Tentera Dara Malaysia TDM menggerakkan lebih 60 pegawai serta anggota lain-lain pangkat dalam pelaksanaan bantuan pasca banjir yang melibatkan beberapa kawasan di daerah Kuching yang terjejas berikutan hujan tanpa henti awal minggu ini melalui Op Murni. Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia dalam kenyataan medianya memaklumkan di bawah operasi tersebut sebahagian trup dan aset milik Batalion 11 RMD digerakkan ke kawasan yang terjejas termasuk di Bau dan Taman Malihah. Beberapa pasukan di bawah naungan Brigade Ketiga Infanteri Malaysia turut diletakkan dalam keadaan siap sedia untuk diatur gerakan bagi membantu proses pemindahan dan aktiviti pembersihan melibatkan beberapa kawasan yang telah dikenal pasti. Menurut kenyataan tersebut, TDM terus komited bagi melaksanakan tugas-tugas sekunda dalam Op Murni bagi membantu agensi-agensi awam yang lain dalam usaha-usaha membersihkan kawasan kediaman mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir dan PPS di Sarawak. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 pusat pemindahan sementara PPS masih aktif di Sarawak dan 1 PPS bencana ribut. Terdapat penambahan jumlah KIR dan jumlah mangsa di PPS Dewan Masyarakat Setapuk dan PPS Dewan Serbaguna Taman Malihah. Jumlah KIR dan jumlah mangsa kekal untuk PPS Balai Raya Asyakirin dan PPS R Piang Sinar Budi. Baik, kita ke berita seterusnya. 27 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam serbuan operasi gegar Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak JIMS di salah sebuah kelab malam di Kuching malam tadi. Pengarah Imigresen Negeri Sarawak Abdul Halim Abang Naili memberitahu parti yang ditahan merupakan 17 warga negara China, 2 Vietnam dan 8 Indonesia. Jelasnya kesemua tahanan akan dihantar ke depo tahanan Imigresen Semuja untuk siasatan lanjut atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-1963, antaranya tidak mempunyai pas yang sah dan tinggal lebih masa. Beliau memberitahu demikian pada pemerintah selepas operasi tersebut di Kuching. Katanya majikan yang terlibat juga telah dikeluarkan saman saksi. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan sebanyak 117 operasi telah dilaksanakan bagi tempoh 1 Januari hingga 14 Februari tahun ini di seluruh negeri dan telah menahan seramai 493 parti daripada 1,448 yang diperiksa. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Zahira. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Kembali semula dalam berita wilayah. Negeri Sembilan terkenal dengan lokasi pelancongan unik yang mengandungi adat resamnya yang tersendiri. Ikuti perkembangan bersama-sama Azlina Kamarudin. Silakan Azlina. 200,000 orang dijangka berkunjung ke Podikson bersempena program Cuti Pesona PD bermula pada 9 Februari hingga 3 Mac depan. Menurut Esko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nicole Tan Likun, sasaran itu berdasarkan pertambahan pelancong dari negara China. Saya difahamkan dalam tempoh Tahun Baru Cina ini, pelancong Cina sudah naik 53.9%. Hari itu saya berada di Batu Lima, cuma 3 hari. Saya dapat perhatikan setiap hari ada lebih kurang 20 ke 25 bas. Semua pelancong. Setiap hari. Beliau merasmikan program Malam Aspirasi Kebudayaan dan Kesenian Pesona PD di Dataran Seri Teluk Kemang, Podikson. Program itu merupakan inisiatif kerajaan negeri menerapkan elemen kesenian melalui pemakaian busana, juga memaparkan keunikan identiti budaya di Negeri Sembilan.
Antaranya pemberkasaan adat pepatih dan pemakaian kerongsang bermotifkan bunga lado yang dipadankan dengan pakaian tradisional seperti kebaya setengah tiang. Saya rasa berbesar hati dapat berkunjung hari ini, malam ni. Kebetulan cuti sekolah, kita dapat berkongsi sama-sama berkenaan dengan tradisi-tradisi macam daripada India, kan, dan terutamanya daripada Negeri Sembilan punya kebudayaan lah. Lebih baiklah kita selalu adakan program macam ni untuk lagi anak-anak muda, bagi kita memperkenalkan kepada anak-anak muda supaya lebih memperkenalkan kita punya adat-adat dalam Negeri Sembilan. Kat sini betul-betul ini yang mempromosikan bermacam-macam jenis persilatan yang ada kat sini. Tepi semualah. Jadi kat sini diorang pun ramai pemuda-pemuda yang pelapis-pelapis yang tengok lebih detail untuk menimba pengalaman yang berminat di bidang tu. Berusia 16 tahun, salah satu ikon Bandaraya Seremban iaitu Dataran Seremban kini dinaik taraf daripada aspek lanskap, infrastruktur dan pencahayaan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban MBS, Datuk Masri Razali berkata, kerja naik taraf itu telah siap sepenuhnya dengan menggunakan peruntukan kira-kira RM428,000. Antara penambahbaikan adalah penanaman rumput, membekal geometrik bolat, membina paparan Seremban N9, pencahayaan yang lebih menarik serta penukaran jubin baharu. Pada masa sama kita juga akan masang CCTV di kawasan ini bagi memastikan kejadian-kejadian vandalisme tak berlaku lah, sebab kawasan ini kawasan terbuka dan vandalisme ni satu perkara yang kita akan cuba atasi bagi memastikan kecantikan dan tempat ini terjaga dengan baik. Beliau berkata demikian selepas lawatan ke Monumen Rukun Negara di Dataran Seremban. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muris Ibni Almarhum Tuanku Munawir serta Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani binti Tengku Besar Mahmud berkenan berangkat ke Monumen Rukun Negara. Program Jelajah Pusaka Kenali Luak Jempol mampu menonjolkan pelbagai produk pelancongan yang terdapat di daerah berkenaan. Program melibatkan lebih 100 peserta dari agensi kerajaan serta pengayuh basikal di sekitar Jempol. Ikuti laporan wartawan Nur Julizan Muhammad Zain. Program berbasikal secara santai dianjurkan pejabat daerah dan tanah Jempol dengan kerjasama Lembaga Muzium Negeri Sembilan serta jabatan dan agensi negeri dan persekutuan. Ia diadakan bersempena Hari Keputeraan ke-76 yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Tunku Besar Seri Melangti, Tunku Ali Raudin Tuanku Mukris serta Tunku Zain Al-Abidin Tuanku Mukris berangkat menyertai program. Menurut Pegawai Daerah Jempol Nawal Muhammad Amin, program jelajah tersebut melalui 6 checkpoint dan ia mengetengahkan pelbagai produk pelancongan yang terdapat di Jempol. Program ini memang dapat memperkenalkan keunikan Luak Jempol kerana kita berhenti mengikut pit stop di produk-produk Jempol itu sendiri, dan setiap checkpoint tu kita bagi penerangan apakah kisah di sebaliknya. Contohnya di Jalan Penarikan, di mana bagaimana sampai ke perdagangan dahulu berlaku di Jalan Penarikan, ada di Homestay Lonek dan sebagainya. Program Jelajah Pusaka Kenali Luak Jempol ini turut menjadikan Homestay Kampung Lonek sebagai salah satu lokasi persinggahan. Aktiviti sukan rakyat, mengacau penganan serta emping menjadi antara aktiviti menarik yang menjadi keunikan di homestay ini. Homestay Kampung Lonek sememangnya terkenal dengan pelbagai produk pelancongan serta juadah tradisi Negeri Sembilan. Jelajah Pusaka Kenali Luak Jempol turut dimeriahkan dengan sukan rakyat serta aktiviti mengocak ikan. Dengan adanya program Homestay Lonek ini secara tak langsung, ia mengeratkan yang pentingnya silaturahim antara penduduk kampung, baik yang orang mudanya, orang cakapnya mak ibu bapa kita. Di situlah cara kita untuk mengeratkan silaturahim dalam kita menjalankan program-program di Homestay Lonek ini. Untuk jelajah pusaka kenali Luak Jempol hari ini, Homestay Lonek akan menonjolkan juadah yang sering kita tunjulkan pada pelancong kita, iaitu emping padi dan juga penganan cair. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Azlina.
Sempena Hari Pengisytiharan Kemerdekaan, KPDN Melaka menugaskan 10 kumpulan penguatkuasa bermula hari ini sehingga 20 Februari depan bagi memantau kenaikan harga barang, khususnya di kawasan pelancongan. Pengarah KPDN Melaka, Norina Jaafar berkata kumpulan penguatkuasa itu akan melakukan pemantauan di seluruh Melaka. Untuk tahun baru, untuk 20 hari bulan tu memang kita macam kebiasaan lah, kita ada 10 tim akan keluar, tapi khususnya untuk bermula daripada hari inilah, sebab hari ini banyak pelancong mulai masuk, then will be a long vacation lah for them. Tapi cuma kita nak ingatkan jangan naikkan harga. Pada masa sama juga kami juga memantau kalau sekiranya ada kenaikan harga yang melampau, sebab sekarang ni musim perayaan dan kita tahu kalau musim perayaan banyak peniaga dia akan mengambil kesempatan lah, mencuba mengambil kesempatan. Tambahnya, tindakan akan diambil terhadap peniaga yang menaikkan harga secara mendadak. Melaka merupakan negeri terawal melaksanakan Jualan Ihsan Rahmah Back to School BTS 2024. Exco Alexia Shin berkata 4 pasaraya terlibat dengan program tersebut yang turut menawarkan 30% diskaun bagi pelbagai barangan persekolahan. Ini termasuk pakaian kokurikulum, kasut sekolah, kelengkapan alat tulis dan beg sekolah. Kalau ada pasaraya-pasaraya yang willing to board, saya rasa mereka boleh hubung dengan KPDN, hubung dengan kita akan cuba selaraskan. Dan saya percaya daripada wakil-wakil rakyat tempatan pun kita juga akan buat back to school. Kualiti dari sudut pakaian. Saya rasa kualiti itu sama juga. Dia bukan katakan disebabkan kita nak mengurangkan kos, lepas tu kita bagi kualiti yang berbeza, tak. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Jualan Ihsan Rahmah Back to School di Pasaraya Keluargaku di Bukit Baru, Melaka. Program berlangsung bermula hari ini hingga 3 Mac 2024. Kerajaan Johor kenal pasti kira-kira 2,000 penyewa rumah sewa kerajaan RSK di seluruh negeri berkenaan yang menyewakan unit mereka kepada individu lain. Proses pengenapastian itu kini berada pada kadar 80%, melibatkan siasatan terhadap 14,500 unit RSK. Siasatan terhadap isu tersebut dijalankan sejak 2022 selepas menerima banyak aduan berkaitan kegiatan sewa atas sewa dalam kalangan penyewa RSK Johor. Penyewa tidak bertanggungjawab itu juga mengenakan kadar sewaan 2 hingga 3 kali ganda daripada kadar kebiasaan, iaitu RM200 hingga RM300 sebulan. Sebelum ni di peringkat kerajaan kita tidak buat enforcement maksudnya pemantauan, tapi selepas tu kita ambil pendekatan untuk mula buat profiling lebih kepada berfaham-faham lah. Maksudnya kita siasat 14,500 unit ni dan setakat hampir 2 tahun ini telah selesai daripada 14,000 tu 80% sudah kita kenal pasti. Tindakan pembatalan perjanjian akan diambil terhadap penyewa RSK terlibat dan unit akan diberi kepada penyewa berkelayakan serta pendapatan isi rumah maksimum RM3,000. Polis sedang memburu seorang pembuli jalan raya selepas dipercayai memandu secara berbahaya di Jalan Genuang Segamat pada 9 Februari lalu. Ketua Polis Daerah Segamat Superintenden Ahmad Zamri Marinsah berkata, selepas mangsa seorang lelaki berusia 40 tahun membuat laporan polis berhubung salah laku terbabit. Berdasarkan laporan berkenaan, kejadian berlaku kira-kira pukul 7.40 pagi semasa mangsa sedang memandu dari Jalan Buluh Kasap ke Bandar Segamat. Ketika kejadian, kenderaan suspek berkali-kali menghalang laluan dan menekan brek secara mengejut dengan niat provokasi terhadap pemandu lain. Kertas siasatan juga dibuka mengikut Seksyen 506-279 Kanun Keseksaan. Semalam polis mengesan sebuah video berdurasi 1 minit 44 saat tular di media sosial memaparkan kejadian itu.
Seorang lelaki tempatan diberkas lepas menjual mercun tanpa lesen di Bandar Mersing malam tadi. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdullah Sani berkata, tangkapan dibuat susulan maklumat awam. Katanya suspek berusia 42 tahun itu menjual pelbagai jenis mercun melalui media sosial sempena Tahun Baharu Cina. Bekalan diterima dari Kulai dan Johor Bahru. Nilai rampasan mercun yang disimpan dalam premisnya itu bernilai RM3,640. Suspek didapati baru 2 bulan terlibat dalam kegiatan menjual mercun. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahala Topan 1957. Seorang wanita cedera manakala 5 lain terselamat selepas sebuah rumah bangsa blok Taman Pontian Utama terbakar tengah malam tadi. Ketua Balai Pontian Baru Mahathir Mohamad berkata mangsa wanita tempatan berusia 38 tahun cedera tarang kanan telah diberi rawatan awal oleh pasukan penyelamat. 5 lagi yang selamat merupakan 3 lelaki warga Nepal, 2 lelaki tempatan. Kebakaran berlaku di bahagian tingkat bawah yang turut melibatkan ruangan bilik metal Tenaga Nasional Berhad dengan anggaran kemusnahan 10%. 4 buah motosikal terbakar dengan anggaran kemusnahan melebihi 90%. Semua mangsa terperangkap berjaya dikeluarkan. Punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Pemilihan Ketua Jurulatih Hoki Lelaki Kebangsaan akan dibuat segera sebelum kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah yang dijadual pada 4 Mei nanti. Presiden MHC Datuk Seri Subhan Kamal memaklumkan senarai pendek calon-calon yang layak akan dinilai jawatankuasa kejurulatihan yang dipengerusikan Datuk Majid Abdullah. Beliau mengakui permohonan diterima banyak dari luar negara berbanding dalam negara setelah tarikh tutup semalam. Jadi saya difahamkan 20 hari bulan ini mereka akan mengadakan mesyuarat di mana mereka akan melihat pada semua permohonan daripada luar negara dan dalam negara. Kemudian mereka akan senarai pendekkanlah calon-calon yang mereka rasa boleh diberi pertimbangan dan kemudian mereka akan melalui proses interview dan sebagainya. Dan akhir sekali selepas mereka dah ada cadangan, mereka akan bawa kepada mesyuarat exco hoki lah yang saya akan pengerusikan dan mereka kena bentang dan mesti mendapat persetujuan kita dan pandangan kita sebelum kita melantik. Melaka akan menganjurkan semula Liga Hoki Melaka selepas kali terakhir pada 2018. Presiden Persatuan Hoki Melaka Datuk Rais Yassin berkata mesyuarat mengenainya akan dibuat dalam masa terdekat. Saya jangkakan mungkin dalam bulan Julai atau Ogos pada tahun ini kita akan, tapi kita akan minta dulu daripada pihak Konfederasi Hoki Malaysia guideline dia bagaimana untuk kita lakukan dan bila bulan atau tarikh yang sesuai. Tapi kita memang akan buat pada tahun ini. Itu komitmen saya yang pertama sebagai Presiden dan kita akan pastikan setiap tahun kita tidak akan miss lagi untuk adakan Liga Hoki Negeri Melaka. Datuk Rais telah dilantik sebagai Presiden Baharu Persatuan Hoki Melaka menggantikan Habibul Ajmi Manggar pada Mesyuarat Agung Dwi Tahunan Persatuan berkenaan kali ke-24. Kejohanan Sukan Negeri Sembilan Suknes 2024 memasuki hari kedua menghimpunkan hampir 2,000 peserta termasuk teknikal dan pegawai pasukan. Sebanyak 144 pasukan dari 36 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN akan berentap dalam acara sukan sepak takraw, badminton berpasukan, bola jaring dan futsal. Perlawanan diadakan bagi mencari pemain dan pasukan yang dapat melayakkan diri untuk ke Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024 di Sarawak Ogos depan. Terdahulu Exco Pembangunan Belia dan Sukan merangkap Ketua Kontingen Negeri Sembilan Mustafa Nagor mahu menyasarkan untuk berada pada kedudukan ke-9 melepasi pencapaian 2022. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
Kembali semula dalam berita wilayah. Langkah menjenamakan semula Pusat Ekonomi Digital PEDI telah diteliti secara menyeluruh dengan melibatkan perubahan pada nama dan fungsinya. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, keputusan dibuat bagi memperluas fungsi PEDI di kalangan warga sekaligus memanfaatkan pelbagai prasarana yang disediakan. Kita lihat secara keseluruhan. Dia bukan sekadar nama, tapi dia lebih sesuai manfaat dengan fungsi yang mana Perdana Menteri sendiri telah minta para pengurus PEDI ditambah allowance, tapi ditambah beberapa fungsi dan tugas selepas ini. Belum lagi diputuskan, tapi kita sedang lihat pertama dari segi fungsi tambahan. Saya sebut tadi kekangan kita lingkungan 2 ke 3 kilometer yang datang. Tapi ada setengah don sebab Perdana Menteri pada Februari lalu minta 1 don 1 PEDI. Tapi ada setengah don besar. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Kesihatan Parlimen Lembah Pantai di Ibu Negara hari ini. Semalam Fahmi berkata PEDI dijangka dijenamakan semula menjelang suku kedua tahun ini. Kerajaan tidak membuat pusingan U dalam isu grade beras putih seperti yang didakwa. Sebaliknya, menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, ia merupakan satu cadangan dan masih belum lagi diputuskan Kabinet. Sebarang keputusan dasar perlu melalui Kabinet. Dan waktu ini belum ada pemakluman dan dibincangkan di Kabinet tentang perkara ini. Saya ambil maklum ia telah disebut oleh Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein dalam konteks beliau bekerjasama dalam jawatan kuasa dalam NAKOL. Tapi seperti yang Perdana Menteri telah sebut, NAKOL akan teliti keseluruhan dan akan buat kenyataan kemudian. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Kesihatan Parlimen Lembah Pantai di Ibu Negara hari ini. Tambah Fahmi, dalam konteks ekosistem beras, perbincangan dan penyelarasan juga perlu dilakukan bersama pengusaha, pekedai dan peruncit. Kementerian Pengangkutan sedia maklum dan akan mengambil tindakan susulan berhubung memorandum yang dihantar oleh penghantar makanan sebuah syarikat P-Hailing. Memorandum itu kita akan kaji dan kita akan berbincang dengan pihak kementerian-kementerian lain. Kementerian-kementerian yang terlibat yang lain. Dan kita juga akan meminta pihak Grab untuk memberikan penjelasan. Semalam lebih 40 wakil penghantar makanan seluruh negara hadir menyerahkan memorandum kepada Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Dr. Nur Fuad Abdul Hamid. Antara tuntutan termasuk mengembalikan kadar asas upah penunggang dan menambah baik pemulangan bayaran pembatalan pesanan yang melibatkan pesanan tunai. Manfaat yang besar dapat dinikmati masyarakat di negara ini menerusi penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024 yang akan berlangsung 3 hari bermula 29 Februari di Putrajaya. Ini kerana 10 kluster akan menjadi tumpuan untuk membangunkan ekonomi Bumiputra termasuk Sabah dan Sarawak. Justru KEB kali ini diharap dapat membantu kerajaan menetapkan hala tuju pendekatan baharu sekaligus menambah baik agenda Bumiputra yang adil dan saksama. Dan kluster-kluster ini antaranya adalah kluster yang berkait dengan pembangunan modal insan, yang berkait dengan pembangunan teknologi, terutamanya teknologi moden, pembangunan yang berkait dengan perusahaan kecil, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS, dan juga kluster ataupun kumpulan yang memberi fokus kepada pembangunan dua negeri yang juga menjadi sangat penting kepada Bumiputra, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Orang ramai turut diberi peluang untuk berkongsi buah fikiran berhubung usaha pemerkasaan Bumiputra menerusi pertandingan esei dan pandangan bermula 14 Februari hingga 31 Mac 2024.
Persatuan Memanah R10 dan Persatuan Memanah Wilayah Persekutuan menerima sebanyak 339 peserta bagi Kejohanan Memanah Terbuka Wira 2024 Siri 1 hari ini. Kejohanan itu bertujuan mencari bakat baharu bagi mewakili pasukan Kuala Lumpur ke Kejohanan Kebangsaan hujung bulan ini. Presidennya Elina Wati Mat Yusof berkata antara acara dipertandingkan adalah recurve bawah umur 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, terbuka dan kompaun. Untuk setiap kategori U12 dengan U15 tu kita akan pilih 8 peserta setiap kategori daripada lelaki dan perempuan. Daripada game ini kita akan pilih untuk pertandingan seterusnya peringkat kebangsaan di mana akan berlangsung pada minggu seterusnya di Shah Alam. Kejohanan kali ini mendapat sambutan dari seluruh negara termasuk peserta dari universiti tempatan. Atlet Gusti Profesional Negara Eman Azman akan bersaing dalam perlawanan New Breed Tour yang akan diadakan pada 2 Mac depan. Bekas juara Inter-Commonwealth Melbourne City Wrestling MCW itu berkata saingan itu juga bakal menampilkan bakat Gusti anak tempatan menentang ahli Gusti luar negara. Acara ini memang besar kerana kami meraihkan 10 tahun ada Gusti di Malaysia. Dan ahli Gusti Malaysia akan compete dengan ahli Gusti daripada Australia dan Singapura juga. Beliau yang juga digelar Golden Boy memaklumkan juara dunia Malaysia Pro Wrestling. Carlo Cannon dari Australia juga mengesahkan kehadiran untuk bertanding. Beliau akan berdepan ahli Gusti dari Malaysia, Tommy RD dalam perlawanan solo. Selain itu, Eman juga berharap acara ini mampu menarik minat orang ramai, menyokong sukan Gusti Pro Malaysia untuk maju di masa hadapan. Tindakan nekat seorang lelaki warga asing mengelak daripada pemeriksaan dengan menyembunyikan diri dalam tandas gagal selepas dia dicekup Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kedah. Lelaki warga negara Pakistan berusia sekitar 20-an yang bekerja di premis perniagaan itu ditahan menerusi op belanja di Sungai Petani semalam. Operasi dijalankan di 6 lokasi bermula 10.35 pagi itu berjaya menahan 6 pendatang tanpa izin parti masing-masing 5 warga negara Pakistan dan seorang warga negara Myanmar. Pengarah JIM Kedah Muhammad Rizwan Muhammad Zain menerusi kenyataan berkata dalam pemeriksaan itu seramai 15 warga asing diperiksa dengan 6 orang daripadanya tidak memiliki permit kerja yang sah. Rizwan berkata siasatan awal mendapati mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 Akta 155 iaitu tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 Akta 155 iaitu tinggal melebihi masa di Malaysia. Kes turut disiasat di bawah Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963 iaitu melanggar syarat pas lautan dengan bekerja secara tidak sah. Masyarakat di Pulau Pinang mula menghadkan aktiviti luar susulan cuaca panas melanda negara ketika ini. Tinjauan kru RTM Pulau Pinang mendapati kebanyakan rakyat negeri itu memilih untuk keluar hanya bagi urusan penting selain memilih aktiviti di kawasan tertutup. Saya memang kurang keluar. Sebab cuaca ni panas memang tak boleh tahan. Cuaca dia sekarang punya cuaca kan lebih 37 darjah Celsius lebih kan. Macam cuaca panas sekarang kalau nak bawa pergi jalan-jalan pun kita pergi dekat mall lah. Kalau macam kawasan macam ni macam tak sesuai lah. Tak sesuai sebab terlalu panas kan. Kalau macam pergi berhibur ni saya bawakan pergi tempat yang macam tempat riadah yang ada yang tempat redup lah yang untuk mengelakkan daripada dia panas sangat lah sebab tak baik juga untuk kesihatan dia kan.
Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan sebelum ini menjangkakan suhu harian negara akan meningkat susulan fenomena El Nino yang sedang melanda dunia ketika ini. Justru orang ramai disarankan supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan masih belum dapat mewujudkan Pink Ribbon Center berikutan kekangan keuangan dan lokasi yang bersesuaian. Pengarahnya Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, pembinaan pusat itu penting bagi memudahkan pesakit kanser payudara melakukan rawatan awal. Jelasnya cadangan awal adalah untuk membuka pusat itu di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2, namun ruang untuk meletakkan kemudahan dan peralatan pesakit tidak mencukupi. Harapan kita dan tentu sekali kita di semua pihak yang ada hasrat untuk kita mengadakan Pink Ribbon Center. Jadi kita ada beberapa kekangan lah, space dan sebagainya. Jadi perkara itu saya percaya bahawa itu merupakan satu hasrat yang murni untuk memastikan bahawa penjagaan pesakit-pesakit kanser dapat kita memberi secara optimal. Jadi dah seperti nyatakan beberapa kekangan lah, segi space dan sebagainya. Jadi kita akan bincang perkara itulah. Tentu sekali ini memerlukan pembincangan yang lanjut lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Kanser Sedunia peringkat Negeri Kelantan di HRPZ 2 hari ini. Pemain sayap Harimau Melaya Ahyar Rashid mengakui penghijrahannya ke Terengganu FC TFC dari Johor Darul Takzim JDT pada musim ini adalah atas pilihannya sendiri. Jelasnya keputusan itu juga bagi mendapatkan lebih minit permainan sekaligus meningkatkan prestasi diri dari semasa ke semasa. Pemain kelahiran Kedah berusia 25 tahun itu bagaimanapun mengakui keputusan diambil agak berat memandangkan JDT pasukan terbaik negara dan lengkap semua aspek. Ahyar berkata TFC destinasi pilihannya adalah kerana reputasi kelab itu yang baik dan tidak kurang hebatnya. Malah keputusan itu turut mendapat sokongan keluarganya yang mahukan beliau terus melangkah maju dalam bidang bola sepak. TFC pada 12 Februari lalu mengesahkan dua bekas tonggak JDT Ahyar dan Safawi Rashid menyertai kelab berkenaan yang juga naib juara Piala Malaysia musim lalu. TNB Liga Hoki Malaysia 2024. Ahad 18 Februari, UiTM HAKPT bertemu Kuala Lumpur City 4 petang dan THT bertemu Young Elephants Pahang 6 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga saksikan secara langsung di RTM Klik. Sanggup berhabis ribuan ringgit demi selamatkan kucing jalanan. Itu kisah sepasang suami isteri di Shah Alam, Selangor. Zanariah Zainal Abidin ada laporannya. Ini merupakan salah seekor kucing yang dipelihara oleh pasangan suami isteri ini yang telah dibela selama 2 tahun. Kucing ini lumpuh akibat digigit anjing. Baharim Abu Bakar dan Noh Hanariawati Muhammad Najib memiliki 27 ekor kucing kurang upaya berhabis kira-kira RM6,000 sebulan demi melihat kucing-kucing jalanan ini kembali aktif dan sihat. Kebanyakan mereka ni dilanggar, jadi tulang belakang tu memang patah dan saraf dia rosak, ada yang putus. Jadi memang hanya menggunakan tangan harapan saja, kaki harapan sajalah. Cuma mereka mudah mengalami masalah tak boleh kencing atau kencing berdarah. So daripada situ memang kena berulang ke veteriner lah untuk dapatkan rawatan pada doktor. Menurut Noh Hanariawati, beliau dan suaminya tidak kisah untuk berbelanja besar bagi merawat haiwan berkenaan. Kalau cerita dari segi kos ni memang agak struggle lah sebab bukan seekor dua. Mereka memerlukan penjagaan yang lebih khusus daripada kucing normal. So macam itulah saya selalu buat live malam-malam, pemberian gift daripada rakan-rakan semua. Kemudian suami saya bekerja, kita ketepikan sedikit pendapatan yang kita dapat tu, termasuk dengan sahabat-sahabat kat luar sana, followers yang dah mengikuti cerita mereka ni. So mereka akan berkongsi rezeki
Dari situ saya akan kumpulkan untuk membeli keperluan mereka. Bagi Baharin pula, beliau yang sebelum ini pernah berkhidmat dengan syarikat swasta sanggup berhenti kerja demi memberi fokus kepada kucing. Biarpun cacat atau kurang upaya, namun haiwan ini kelihatan sihat dan lincah kerana mendapat penjagaan rapi. Even raya sendiri pun saya tak berhari raya sama macam orang lain lah. Tak sama, bercuti pun tak ada. Memang tak ada langsung. Dia bila kita buat rawatan, kita ambil daripada kotor, comot yang tak ada orang nak ambil langsung, orang tak teringin pun nak pegang, sampailah kita jadikan mereka somebody. Kan macam ada sesuatu, mana kita gali apa yang mereka, kelebihan mereka. So kita rasa puas apabila nampak dia orang bermain, dapat dia orang makan, nampak dia orang makan, bermain sama-sama dengan kawan-kawan dia. So walaupun kelainan upaya, tapi kita rasa macam kita bangga dengan diri kita sendiri sebab kita dah lakukan satu benda yang baik, yang mana boleh diikuti oleh orang-orang kat luar sana. Pecinta-pecinta kucing pun boleh buat seperti kami. Bukan kami terbaik, tapi kami cuba untuk jadi yang terbaik. Tidak dinafikan sebahagian daripada kita yang membela kucing sebagai haiwan peliharaan kerana sifatnya yang manja dan comel. Malah membela kucing juga sangat istimewa kerana ia bukan sahaja sebagai terapi, malah dapat membentuk diri kita agar menjadi seorang yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Zanaria Zana Abidin, RTM. Okey, cerita pasal bola sepak ni untuk lelaki di sikit maklum. Bermacam-macam rekod, bermacam cerita sejarah. Tapi untuk wanita ni, ini kita nak cerita ni. Sebab belum ada kita kedengaran satu yang boleh kita katakan membanggakan. Tak boleh cakap macam tu. Kita pun nak tahu juga pasal Liga Wanita ni. Mungkin ada perancangan dia. Mungkin juga adakah mereka ada perubahan tahun 2024 ni. Semuanya kita nak bawakan dalam Planet Sukan setiap hari Ahad, TV1 dan juga Sukan RTM. Dan juga melalui Facebook Sukan TV RTM. 10 malam. Planet Sukan setiap Ahad 10 malam di TV1 dan saluran Sukan RTM. Kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razi, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.